Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni kita bertemu sekali lagi dalam tazkirah, perkongsian, pembacaan, dan mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya insya-Allah. Malam ini 15 Syaban, disebut sebagai nisfu Syaban. Kebanyakan daripada kita mengisi masa di antara Maghrib dan Isya ini dengan pelbagai aktiviti. Antaranya kita solat fardu secara berjamaah, kita membaca Al-Quranul Karim, ada di tengah kita yang membaca surah Yasin, ada yang berzikir munajat, ada yang berpuasa, dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita, menyempurnakan iman kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan, dan Allah murahkan rezeki juga dalam keberkatan insya-Allah. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tazkirah saya buat lepas Isyak kerana seperti saya sebutkan tadi, kita ada program di surau, ya. Imam dan Bilal ditugaskan untuk mengimarahkan surau dengan bacaan surah Yasin, zikir munajat dan doa. Dan insya-Allah pada malam ini saya ambil masa sedikit, kurang lebih 30 minit ataupun 20 minit untuk membacakan dan berkongsi beberapa mutiara-mutiara ilmu berkenaan dengan tajuknya menziarahi orang sakit ataupun adab-adab menziarahi orang sakit, ya. Hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, kerana dulu saya sebutkan bahawa setiap apa yang kita nak lakukan ni ada adab dia. Nak menuntut ilmu ada adab dia, nak makan ada adab dia, nak menziarahi orang ada adab dia. Bahkan dalam konteks kita nak ziarah orang sakit pun dia ada adab-adab yang tersendiri. Maka insya-Allah mudah-mudahan perkongsian yang serba ringkas pada malam ini setidak-tidaknya ada memberi manfaat untuk saya terutamanya dan kepada tuan-tuan yang dapat melihat dan mendengar daripada live ini insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kata ulama, menziarahi orang sakit adalah sunat dan digalakkan oleh Islam. Ya, menziarahi orang sakit ini adalah sunat dan digalakkan dalam agama kita, agama Islam. Yang mana sebenarnya menziarahi ini digalakkan bukan sekadar pada masa sakit sahaja, tetapi melengkapi semua keadaan. Dalam semua keadaan, baik ketika sihat maupun ketika mana kita dilanda dengan musibah dan sebagainya. Sama ada terhadap sahabat handai, saudara mara, kaum keluarga, yang muda, yang tua, yang sudah berkahwin maupun yang tidak berkahwin, semuanya itu tergolong dalam golongan ataupun perkara-perkara yang dituntut di dalam agama kita. Maknanya menziarah ini bukanlah sekadar ketika mana kita mendengar berita orang sakit saja, tetapi ianya meliputi dalam segala aspek kehidupan kita. Maka semua ini telah pun dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan seumpama ini akan mendapat ganjaran besar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin in tibta wa taba mumshaka wa tabawwa'u minal jannah munzilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menziarahi orang sakit. Malam ni kita bincang, kita kongsi menziarahi orang sakit, satu topik daripada ataupun satu bab daripada banyak bab dalam konteks ziarah ini. Malam ni kita kongsi tentang ziarah orang sakit.
Nabi sebutkan bahawa sesiapa yang menziarahi orang sakit ataupun ziarah saudaranya kerana Allah, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan, bagus dan bagus langkahmu, dan ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga Allah. Subhanallah. Ya, besar fadilat ziarah menziarahi orang sakit dan ziarah menziarahi kerana Allah. Apa Nabi sebut? Sesiapa yang menziarahi orang sakit atau ziarah saudaranya kerana Allah Ta'ala, maka terdengarlah suara yang memanggil dan mengatakan, bagus dan bagus langkahmu, dan ambillah tempat tinggalmu di dalam syurga Allah. Dan Nabi sebut lagi daripada Abu Musa radhiyallahu an, at'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukkul 'ani. Berilah makanan kepada orang yang lapar, ziarahilah orang yang sakit, dan lepaskanlah orang tawanan. Nabi sebut apa? Berilah makanan kepada orang yang lapar, ziarahilah orang yang sakit, dan lepaskanlah tawanan. Sebagaimana ibadat-ibadat yang mempunyai syariat dan rukun serta adab, maka menziarahi orang sakit pun mempunyai adab tersendiri untuk diikuti agar ziarah kita itu patuh syariat, agar ziarah kita itu mengikut syariat Islam. Bila mengikut syariat Islam, maka dapat pahalalah atas apa yang kita lakukan. Baik, apa adab dia? Pertama, adab menziarahi orang sakit. Pertama, jangan duduk terlalu lama. Jangan duduk terlalu lama. Di sisinya, kerana duduk terlalu lama itu membawa kepada jemu si pesakit itu. Pertama adabnya, jangan duduk terlalu lama. Jangan datang ke rumah orang, ziarah orang sakit itu duduk lama sangat di rumah tu. Kerana apa? Kerana orang sakit ni dia biasalah, kadang-kadang dia seronok orang datang rumah dia, datang ziarah dia, datang baca doa kat dia, beri semangat kat dia. Tapi dalam tempoh masa yang tertentu. Kalau lama sangat pun tak selesa. Kerana kadang-kadang, betul lah orang sakit ni kadang-kadang dari sudut pergerakan dia, kadang-kadang aurat dan sebagainya dia tak selesa. Kalau orang yang betul-betul dia jaga aurat dan sebagainya, kadang tak selesa benda tu. Maknanya kita hanya sekadar seketika ziarah dia, hanya seketika, tidak lama. Kerana apa? Kerana boleh membawa kepada jemu terhadap si pesakit itu. Yang kedua adabnya apa dia? Zahirkan rasa simpati. Kesian belas, zahirkan. Ya, kita tunjukkan rasa simpati dekat dia, kepadanya seolah-olah kita juga berada sebagaimana ia merasakan. Kita tunjukkan keadaan simpati itu seolah-olah kita berada pada tempat dia. Seolah-olah kita merasa apa yang dia sedang tanggung. Ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang kita ni ziarah orang sakit, kita sebut sabarlah. Sabar, senang je disebut tuan-tuan. Orang yang menanggung itulah yang kita tak tahu tahap dia macam mana. Tapi ulama sebutkan antara adabnya adalah zahirkan rasa simpati seolah-olah kita berasa sebagaimana ia merasakan sakit itu. Yang kedua, saya ringkaskan. Yang ketiga, doakan untuknya. Ini penting. Doakan untuknya. Doakan untuknya seperti mana dikatakan, ya Tuhanku, afiatkanlah dia, sihatkanlah dia sahabat aku ini. Atau dikatakan kepadanya, semoga Allah menyembuhkan saudara dengan segera. Kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, kita baca dalam bahasa Melayu pun boleh. Janji kita berdoa pada dia, ya Allah, sembuhkanlah sahabatku ni, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku yang sedang melihat ataupun mendengar tazkirah ini, contoh. Ya Allah, sembuhkanlah ibu dan ayahku yang sedang sakit, contoh. Kita pergi ziarah, kawan-kawan kita baca, ya. Penting doakan dia. Ini doa ni yang kita selalu tertinggal. Kita pergi ziarah orang sakit,
Kita tanya lebih kepada polis, tanya pada pesalah lagi tanya. Kita tanya bila ni masuk hospital, sakit apa, berapa hari dah duduk, doktor bagi ubat apa, berapa hari nak kena duduk ni, anak macam mana. Oh tuan-tuan, hak sakit tu lagi pertama sakit. Islam tak ajar begitu. Islam ajar adabnya jangan terlalu lama. Yang keduanya, zahirkan rasa simpati. Yang ketiganya, doakan padanya. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Contoh doa. Kan kita doa pada Allah, Allah sihatkan dia, ringankan beban dia, segerakan sembuh dia. Itu kita mohon pada Allah. Jarang kita sebab itu bila kita ziarah orang sakit, paling-paling tidak ini kita kena buat ya. Yang keempat, nasihatkan supaya bersabar kerana dengan sakit itu mendapat pahala yang banyak dan ia sebagai dugaan semata-mata. Nasihatkan dia sabar ataupun berikan kata-kata motivasi kat dia, kata insya-Allah dosa-dosa ini penghapus kepada sakit ini penghapus kepada dosa-dosa kecil kita. Allah sayang kita, Allah bagikan sakit, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, beruntung dan sebagainya, sekian bagian. Kerana apa? Kerana dia mengetahui pada saat itu dia nakkan semangat daripada seseorang. Kerana dia sedang berhadapan dengan sakit, musibah. Dan kita orang Islam kena ingat bahawa setiap musibah itu kita sebutkan bahawa Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Bersangka baik pada Allah, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu bila kita ditimpa musibah, kita sebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Dan Allah Ta'ala sebutkan musibah ni tak akan datang melainkan biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah At-Taghabun kan Allah Ta'ala sebut musibah itu kan. Baik, hadirin rahmati Allah. Keempat, yang kelima adabnya apa? Adabnya jangan makan makanan yang dihadiahkan orang kepadanya. Jangan makan makanan yang dihadiahkan orang kepadanya, atau makanan yang disediakan untuknya, kerana apabila dimakan maka hilanglah pahala ziarah itu, kata ulama. Ini pun satu bab juga. Kita pergi ziarah orang, dahlah kita tak bawa buah-buah tangan apa, kita bersangka orang sakit kenapa nak buat makanan, dia tak lalu nak makan. Kita pergi tengok ujung kaki atas kepala dia ada buah anggur, buah apple, buah limau, macam-macam buah. Kita pula jadi tukang makan. Kita pula duk ngap makan pula hak dia tu. Maka ulama larang jangan makan, sebab itu termasuk daripada adab-adab kita menziarah orang sakit. Pernahlah dulu kita pun pernah agak dulu tak tahu, tak mengaji, ziarah orang sakit, tengok ya Allah tak makan ke. Kita tak tahu bahawa orang yang sakit tu memang selera makan dia tak ada. Mulut dia deria rasa dia tak ada, keinginan dia tak ada, selera tak ada. Bagilah apa pun satu. Sakit tak ada, tak mau makan apa kan. Walaupun duit kita banyak, kita tak rasa nak makan. Orang main letak buah anggur yang paling mahal, buah apple, macam-macam makanan sedap-sedap, tak ada selera nak makan. Orang yang pernah rasa sakit dia tahu, tak ada pernah. So orang yang main ziarah ni pula main makan, itu yang tak betul ya. Maka ulama sebut ada 5 adab menziarah orang sakit. Pertama, jangan duduk terlalu lama. Yang kedua, zahirkan rasa simpati. Yang ketiga, doakan padanya. Yang keempat, nasihatkan dia sangka baik pada Allah, bersabar. Yang kelima, jangan makan makanan yang orang hadiahkan kepadanya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Maka doa menziarahi orang sakit banyaklah yang kita belajar. Doa banyak sangat-sangatlah tuan-tuan ya. Doa untuk kita ziarah ketika mana kita ziarah orang sakit dan sebagainya. Maka itu kita boleh tengok dan kita boleh baca dan kita boleh hafal dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Baik, itu adab orang sakit.
Ada lagi tak adab orang sakit ni? Adab menziarah orang sakit ada, cuma di sini diletakkan sebagai 5 sahaja adab dia. Kalau kita ikut panduan ni, insya-Allah dengan kita pergi ziarah, kita beri nasihat, kita doa tu yang penting. Sebelum ni kan kita dah kongsi tentang doa kan. Doa itu penting. Maka kita doakan pada dia dan juga kepada ahli keluarga. Sementara sekarang ni kan sahabat kita yang sedang diuji dengan musibah COVID-19 ini, tak semestinya sekarang tak boleh nak ziarah mereka, tapi tak salahnya kita doakan kepada mereka. Lepas solat kita doakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, ketabahan, dan juga kepada ahli keluarga. Kerana ahli keluarga pun tak dapat nak ziarah dan sebagainya, maka tugas kita hanya doa. Yang menjalankan tugas, memberikan rawatan dan sebagainya itu pihak-pihak berkewajipan. Kita hanya boleh berdoa pada Allah di samping kita buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Ustaz, kalau dia pelawar kita makan, okey ke kita makan? Kalau dia pelawar kita makan, silakanlah, tak masalah. Tapi janganlah makan terlampau pula, sekadar memenuhi permohonan dia. Ataupun sebaiknya kita kata tak apalah, kita bagi alasan, tak apalah, kita dah makan dah dan sebagainya. Ni insya-Allah kata kalau ada selera nanti makanlah sikit, kita sakit, perlukan tenaga untuk makan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita paksa orang sakit makan pun tak boleh juga. Saya pernah dengar satu tazkirah, kita memaksa mak ataupun ayah kita yang sakit makan. Kan? Mak dan ayah kita sakit, duduk di hospital, kita paksa dia makan. Makanlah, makan, tak makan. Tak, masa tu dia tak ada selera dah. Masa tu dia tak ada selera nak makan. Kita paksa dia makan. Satu keadaan yang agak tidak patut. Kita tak tahu situasi, posisi macam mana. Tak boleh nak makan. Suaplah nasi ke, dia hanya boleh minum air, dia hanya boleh minum susu, ataupun hanya sekadar nasi lembek dan sebagainya. Lain-lain ni tak boleh makan dah. So, pada masa dan saat kita itu, kita berilah alasan-alasan yang boleh, yang alasan-alasan yang tidak boleh mengecilkan hati dia, dan pada masa yang sama kita dapat menjaga diri kita juga, ya. InsyaAllah. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tekankan di sini bahawa antara adab kita pergi ziarah ni, yang paling penting adalah doa lah, doa. Itu yang paling penting. Ya. Dan contoh kita ziarah orang rumah, contoh di rumah kan, di rumah, ada rumah di Kuala Lumpur ni tak luas mana, tak besar mana. Kan, bukan macam rumah kat kampung, rumah yang luas dan sebagainya. Rumah Kuala Lumpur ni ada yang duk flat, ada yang duk apartment. Jadi kita nak pergi ni pun dalam keadaan jumlah yang sedikit, jangan terlalu ramai. Jangan terlalu ramai. Kerana ramai ni menyesakkan rumah dia jadi padat dan sebagainya, boleh tidak selesakan pada penghuni. Masuklah kaum keluarga dan sebagainya. Cukup sekadar seorang, dua orang, paling tidak pun 2 orang, paling tidak 3 orang, tu cukup. Ya, cukup. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adab, 5 adab, ya. Apa tujuan kita ziarah orang sakit ni? Apa tujuan dia? Pertama, ulama kata dapat menghiburkan hati orang yang sakit, kerana dengan adanya penziarah orang sakit itu berasa ada orang yang bersimpati terhadapnya. Menghiburkan hati orang sakit, kan? Kan seronok kan, kadang-kadang orang datang ziarah kita itu salah satu ubat untuk kita sembuh. Orang menziarah kita salah satu ubat ataupun semangat, bagi kita semangat untuk kita kuat dan sembuh, insya-Allah. Di samping ubat-ubat yang lain, tapi ziarah orang doakan kita menjadi salah satu punca ataupun sebab, faktor untuk kita jadi lebih semangat, kuat untuk kita sembuh. Kerana yang datang tu bagi motivasi, semangat dan sebagainya. Yang kedua, mengurangkan beban sakitnya dan memberikan harapan kepadanya. Sebab itu bila kita pergi ziarah orang sakit, kita tak boleh cakap benda-benda yang negatif.
Tengok, kita sebut kat dia, aku rasa hang ni tak lama dah ni, 2-3 hari lagi tengok pun begini dah ni. Itu tak boleh gitu tuan-tuan. Silap-silap hari bulan kena sepak terajang dengan orang yang sakit tu. Kan? Kita tengok dia orang sakit, kita rasa tak lama dah ni. Hang ni tak lama dah. Kawan aku dulu macam ni yang dulu. Bari 2-3 hari lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang orang yang tak reti adab, tak reti langsung bab nak jaga hati orang sakit dan sebagainya, kan? So orang yang tujuan kita ziarah orang sakit ini untuk mengurangkan beban sakit dia, kita bagi dia semangat dan sebagainya. Yang ketiganya, tujuannya apa? Mendoakan semoga segera sembuh. Itu tujuan dia. Ya betul, hospital, klinik dan sebagainya beri rawatan yang terbaik untuk kita sakit, kan, untuk pesakit. Tapi yang memberi kita sakit itu adalah Allah, yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Ini keyakinan kita. Ubat dan sebagainya itu sebagai asbab. Tapi kita tak boleh nak tolak turi. Maksudnya demam, tak pergi klinik, sakit, tak pergi klinik. Kerana apa? Kerana kita berkeyakinan bahawa Allah lah yang memberi sakit dan Allah lah yang menyembuhkan sakit. Tak boleh begitu. Islam ini adanya usaha, adanya ikhtiar dan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin dan dirahmati Allah Ta'ala, yang keempatnya, tujuannya apa dia? Tujuannya adalah untuk membantu meringankan penderitaan, dan kalau boleh bantu menanggung perbelanjaan keluarganya. Membantu perbelanjaan keluarga dia. Biasalah orang sakit, kan? Orang sakit kadang-kadang semuanya terbatas, pergerakan terbatas, yang bekerja tak boleh nak bekerja. Kadang-kadang kita tengok, kan, semuanya tak boleh nak buat dah. Paling-paling tidak kita ziarah orang sakit, kita berilah sedikit apa yang kita mampu berikan sebagai niatnya untuk membantu meringankan kos perbelanjaan dia. Kadang-kadang kesian tuan-tuan, ya. Contoh kita sebutkan sahabat-sahabat yang dialisis, yang cuci darah ni, buah pinggang dan sebagainya. Kadang-kadang kosnya tinggi, ya. Tapi kalau orang yang ada pencen, kerja kerajaan dan sebagainya, alhamdulillah, meringankan beban dia. Kadang-kadang yang tak ada kerja, tak ada pencen dan sebagainya, pusat-pusat Baitumal, pusat zakat, ada yang membantu. Kadang-kadang yang tidak mengetahui pun adanya bantuan ni, kadang-kadang mereka buat sendiri. Banyak kosnya juga untuk tanggung. Maka kita sebagai jiran, sahabat dan sebagainya, bila ziarah dia, kita berilah sedikit setakat mana yang kita mampu. Niatnya adalah untuk meringankan beban yang dia tanggung itu. Inilah tujuan kita ziarah orang sakit. Kerana itu kita tengok orang lama-lama dulu bila ziarah orang sakit, dia akan selitkan juga sedikit duit. Contohlah untuk pesakit, ya, untuk sakit. Untuk apa tu? Tujuannya adalah untuk meringankan beban, meringankan kos pengurusan dan sebagainya. Baik, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu antara adab dan tujuan kita menziarahi orang sakit, ya. Baik, last, kalau kita, yang tadi yang ziarah orang sakit biasa, tapi kalaulah kita menziarahi orang yang sakit tenat, yang sedang sakit tenat, yang harapan untuk sembuhnya adalah tipis, antara tanda-tanda kematian sudah terlalu hampir, antaranya adalah, kata ulama, bulu kening sudah jatuh ke bawah, tidak terletak di atas tulang dahi, hidung sudah lembek, tapak kaki sudah tidak tegak, dan telinga sudah layu. Itu tanda-tanda, ya. Maka patutlah dilakukan beberapa perkara, umpamanya hendaklah diberi pengharapan yang Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Kita berikan pengharapan padanya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa. Dan pengharapan yang terakhir ialah baik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan biarkan pesakit itu bercakap yang bukan-bukan sehingga menimbulkan perasaan putus asa terhadap rahmat Allah. Maka si penziarah itu hendaklah, pertama, adab menziarahi orang yang tenat. Pertama, memperkatakan hanya perkara-perkara yang baik sahaja, kerana malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Pertama,
Ya. Yang kedua, memendekkan masa duduk dan jangan membuat bising. Kedua. Ini adab ni. Ini adab ziarah orang sakit ni berlegar sekeliling kita setiap hari. Kadang-kadang kita ni menjadi rutin kita, pantang dengar orang sakit kita pergi ziarah, ya, dan sebagainya. Kena ingat ni. Sunat diajarkan kepada mereka yang sakit itu, yang tenat itu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka mengajar kalimat itu memadai sekali sehinggalah ia menuturkan perkara yang lain. Setelah bertutur perkara-perkara yang lain, maka ajarkan semula kalimat itu. Sekali je. La ilaha illallah. Sekali. Lepas tu agak dia dah cakap merapu, merepek dan sebagainya, kita ajarkan dia. La ilaha illallah. Gitu. Ya. Sebab tu bila tenat, ahli keluarga jangan tinggal. Ya. Yang jangan tinggal. Ajar dia kalimat talqin itu. Yang keempat, orang yang sakit tu pula sunat membaca. Bagi orang yang sakit tu pula sunat membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nabi menjelaskan sesiapa yang membacanya ketika ia sakit, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka Allah Ta'ala. Baik, yang kelima, selain itu sunat juga membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekiranya ia meninggal, maka ia akan diberi pahala seorang mati syahid dan diampunkan semua dosanya. So, orang yang sedang sakit ni juga sunat baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ajarkan dia. Boleh ajar dia dan sebagainya. Dan ketika sakaratul maut, sunat dibaca la ilaha illallah inna lil mauti sakarat Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqal a'la Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya, boleh baca. Ini adab je lah, ya. Yang ketujuh, sunat dibaca surah Yasin kerana baginda pernah bersabda iqra'u ala mautakum Yasin. Apa maksudnya? Bacakan terhadap orang yang mati itu surah Yasin. Ataupun diriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah, Yasin ialah jantung Al-Quran. Tidaklah seorang lelaki yang membacanya kerana mengharapkan Allah serta kebahagiaan kampung akhirat, melainkan diampunkan dosanya. Dan bacakanlah terhadap orang yang akan mati antara kamu. Waqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang akan mati di kalangan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia adab-adab kita menziarah orang sakit. Pertama, kita bincang adab-adab menziarah orang sakit. Yang keduanya, kita bincang tentang tujuan kita ziarah orang sakit. Yang ketiganya, kita kongsikan juga tentang adab menziarahi orang sakit yang tenat. Dan kita kongsikan juga doa ketika mana kita ziarah orang sakit. Dan doa kepada orang yang sedang sakit yang elok diamalkan ketika mana diuji dan diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sekadar itulah pada malam ini yang kita boleh kongsikan, insya-Allah. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi, dan kita doakan Allah merahmati kita, dan kita doakan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, musibah. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kebaikan, Allah ampunkan dosa-dosa asbab sakit itu, dan kita semua bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba Allah yang diuji dengan musibah dan dia bersabar, maka pahalanya di sisi Allah amatlah besar, insya-Allah. Sekadar itu, terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang memberikan kekuatan untuk saya terus berkongsi, bukanlah untuk mengajar, hanya sekadar untuk berkongsi
maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita keseliannya insya-Allah. Terima kasih Encik Ismail Ibrahim. Audio gambar yang cantik, gambar cantik tu yang muskil tu ya. Audio tu insya-Allah, gambar tu macam tu lah juga ya. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita kongsi lagi tajuk-tajuk yang lain sampailah habis PKP ni. Bila dah habis PKP ni, kita kembali kepada Masjid Surau lah insyaAllah. Terima kasih sama-sama. Selamat malam kepada Pak Cik Wadui Wabiha, orang kampung. Terima kasih kepada sepupu sepapak yang melihat ni. Terima kasih banyak-banyak. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.